أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Di video kali ni aku akan share dengan korang satu pengalaman yang telah dikongsikan oleh followers Instagram aku. Dia dah share lama dah, baru berkesempatan untuk memahami dan menceritakan kisah dia dekat korang. Dan kisah dia sebenarnya berkaitan dengan minyak dagu juga. Dan tajuk ni sebenarnya aku dah pernah cerita dah dekat video aku yang sebelum ni. Macam ada perkongsian daripada orang lain juga kan. And aku ada kongsi dah sebersikit berkaitan dengan minyak dagu ni. Tetapi cerita yang dia kongsikan kat aku ni pengalaman dia sendiri, and pengalaman yang agak menyentuh hati juga. Dalam masa yang sama banyak beri pengajaran untuk kita, dan dia minta untuk kongsikan kepada korang semua. So aku nak sharekan cerita ni dengan korang. Dan seperti biasalah, aku harap korang tidak judge ataupun meninggalkan komen-komen yang tak baik. Sebab yang si pecerita ni akan tengok juga video. So aku tak naklah komen-komen yang boleh membuatkan dia berasa hati. Kalau aku nak cerita, aku nak beritahu dulu, mic ni mic lama. Kalau korang dengar tak apa-apa, ini memang mic first aku guna dulu. And aku ada tukar mic kan, tapi mic tu pun problem juga. Aku tak tahulah masalah apa. So kalau korang ada suggestion untuk mic yang okey, boleh komen. Tapi jangan letak yang komen agak-agak yang keras sangat. Okay, standard je yang sesuai untuk digunakan. Dan aku sangat-sangat berterima kasih lah untuk korang. Satu lagi penjelasan, kalau korang nampak macam aku selekeh sikit hari ni, ya sebab tudung aku tak iron. Lepas tu aku kan jarang pakai tudung ni ya. Jadi macam tu lah. Lepas tu kalau korang nampak bibir aku berkilat tu, tu bukan sebab cocok-cocok ke apa. Tu sebab aku pakai Vaseline. Aku kena explain sebab kadang-kadang kan video aku benda-benda yang tak ada kena-mengena pun dengan kisah yang aku nak sampaikan. Tapi dia komen tak cukup kat komen, ruangan komen, dia pergi DM kat aku semata-mata nak beritahu benda tu. So aku macam tak apalah, biar aku explain setiap video kot macam tu. Kalau ada benda tak kena, tak nak jatuh fitnah, tak apalah. Okay, teruskan dengan penceritaan. So si pencerita ni tidak meletakkan nama dia, jadi aku yang letakkan sendiri, dan bukan nama sebenar lah. So nama pencerita ni Mila, untuk mudahkan korang faham. Mila ni dia ada dua beradik, dia dan abang dia. So aku akan bagi penjelasan tentang Mila ni dululah. Mila dengan abang dia ni memang agak rapat, tapi hubungan dia orang renggang sedikit bila abang dia pergi belajar kat luar negara. Lepas tu bila abang dia habis belajar kat luar negara, abang dia balik kat Malaysia balik. Masa tu lah dia macam cucu pun nak rapat dengan abang dia. Tapi macam tu je lah, sebab masing-masing pun dah dalam kaca yang berbeza. Lepas tu dia orang pun dah terpisah. Dia orang macam kurang, dah tak semesra masa zaman-zaman budak-budak dulu. Cerita ni bermula pada satu hari tu bila mana abang dia dah tak sihat. Okey, kisah ni memang agak, dia bukanlah kisah sepenuhnya kisah seram, tapi nak ceritakan kejadian-kejadian aneh, misteri mistik ni terjadi lepas peristiwa itulah. So abang dia ni, macam mana abang dia ni tak sihat? Okey, kisah dia macam ni tau. Ada satu hari tu, masa dia orang tengah makan dengan family, maksudnya dia orang makan lah, bapak dia, mak dia sekali tu. Masa tengah makan tu kan, tiba-tiba abang dia muntah darah. Dan masa tu diorang fikir macam mungkin abang dia ni ada masalah penyakit, and dia bawa pergi hospital, takut terkena apa-apa. Sebab before tu abang dia ada pergi kat air terjun, macam pergi mandi macam tu lah. So takut macam kena kencing tikus kan. Jadi diorang pun bawa pergi hospital, pergi check. Tapi bila check kat doktor, semuanya okey, tak ada apa-apa, tak ada tanda simptom kena air kencing kucing pun. So waktu tu abang dia masih okey, cuma keadaan abang dia macam lemah tau. Jadi malam kejadian tu, mak dia suruh abang dia rehat dekat dalam bilik je lah. Maksudnya, okey, abang dia ni lepas balik daripada overseas, abang dia tak kerja lagi tau. Kiranya balik tu 2 tahun juga duduk kat Malaysia, tak kerja lagi. So sementara nak tunggu dia dapat keputusan dia, lepas tu sementara nak tunggu dia dapat kerja apa semua tu, 2 tahun lah dia dekat rumah. Tapi si Mila ni pula, dia bekerja, tapi dia bekerja di rumah. Masa tu memang work from home. Lepas daripada kejadian abang Mila ni tak sihat, dia banyak nampak kejadian yang pelik-pelik kat rumah dia. Dekat rumah dia sebelum ni tak ada apa-apa masalah pun, dan diorang dalam rumah tu tak ada seorang pun yang boleh nampak benda-benda misteri, ataupun ada macam sebut-sebut tentang ada nampak jemaah hantu ke apa benda, semua tak pernah keluar pun dari rumah dia. Sebab parents dia ni seorang yang macam, diorang ni macam jenis yang educated. So diorang macam tak berapa percaya, bukan tak percaya, cumanya macam tak berapa ambil pot sangat benda-benda macam ni, dan tak pernah jadikan satu bahan bualan pun. Satu hari tu, masa tu Mila tengah buat kerja tau, bilik Mila ni berdekatan dengan bilik abang dia.
Masa dia tengah buat kerja, tengah type kat laptop macam tu kan, tiba-tiba dia dengar macam gelas jatuh daripada bilik abang dia. So dia ingatkan abang dia macam nak ambil air, lepas tu jatuh. Dia macam fikir macam tu lah, sebab abang dia lepas daripada peristiwa dia muntah darah tu, dia dah macam lemah tau. Dia tak sihat, dia macam jadi pucat. So dia macam lembek sangat lah macam tu. Jadi Mila ni cepat-cepat lari pergi kat bilik abang dia. Dia takut abang dia terjatuh. So masa dia pergi gitu kan, cawan ke apa semua tak ada apa pun, elok je. Cawan atas meja, abang dia tengah tidur. So dia dah rasa pelik, kenapa ada bunyi macam tu. Sebab sebelum ni, selama beberapa tahun dia duduk kat rumah tu, tak pernah ada gangguan bunyi, dan dia tak pernah kena gangguan macam tu. Jadi dia dah terfikir, ada orang masuk ke. Lepas tu dia pergi intai bawah. Tak ada apa-apa. Dia tak ada bibik tau. Memang family dia kiranya kalau mak ayah tak ada kat rumah, dia dengan abang dia je lah kat rumah tu. So dia masuk balik bilik dia buat kerja. Dia fokus buat kerja. Tiba-tiba handphone dia berbunyi. Dia angkat telefon. Masa tu dia ada hal kerja lah. Dia angkat telefon, tengah cakap telefon tu. Tiba-tiba masa tengah cakap telefon tu, tiba-tiba dia dengar macam ada orang bisik kat telinga dia kan. Macam bisik sesuatu yang susah untuk nak faham. Maksudnya dia cakap telefon contohlah belah ni kan. Tiba-tiba kat sebelah sini macam ada orang bisik. Aku anggap bunyi dia macam macam tu lah kot, sebab dia tak nyatakan bunyi tu seperti apa, tapi seolah-olah macam ada orang bisik dan susah untuk faham. So aku rasa macam tu kot bunyi dia. Bila cepat-cepat macam okay, baik. Dia terus letak telefon. Bila dia letak telefon, dia macam tengok kiri kanan dia tak ada apa-apa. Bila dia nak pergi tutup laptop dia, dan tepi pada katil dia tu ada meja makeup dia. So kat meja makeup tu ada cermin kan. Masa dia nak tarik selimut dia tu, dia terpandang kat cermin meja makeup dia tu kan. Dia nampak macam ada muka perempuan yang macam berdarah-darah, lepas tu mata merah macam tu kan. Dan dia sangat-sangat terkejut. Lepas tu dia terjatuh. Dia menjerit jugalah. Lepas dia terjatuh tu kan, macam kenapa tu kan, macam sebab dia tak pernah nampak. So Mila dia sangat-sangat takut, and dia terus call mak dia. Tak ada beberapa jam macam tu, mak dia balik. Bila mak dia balik, dia cerita dekat mak dia. So mak dia macam gelak-gelak lah. Mak dia anggap macam dia terlalu penat apa semua. And dia pun cerita kat bapak dia. Bapak dia ni bukanlah tak percaya. Bapak dia macam ada percaya, tapi jenis macam acuh tak acuh. Dia macam anggap macam gangguan ke, tak apalah, doa-doa lah apa semua, macam tu lah kan. Jadi malam tu masa dia nak tidur, tiba-tiba dia dengar lagi bunyi gelas jatuh. Sebiji macam bunyi yang first tadi dia dengar, tapi memang bunyi tu datang daripada bilik abang dia. Dia cepat-cepat bangun pergi kat bilik abang dia. Masa dia bangun tu, tengok abang dia dah bangun. Abang dia tengah duduk kat tepi katil. So dia tanya kat abang dia. Dia panggil abang dia, Along, kau ke yang jatuhkan cawan tadi? Lepas tu abang dia pun pandang dia, mana ada, aku tidur je tadi tu kan. Lepas tu si Mila ni macam pelik-pelik tengok abang dia, nak air ke? Lepas tu dia cakap tak. Abang dia macam acuh tak acuh lah cakap dengan dia. Mungkin sebab abang dia tak sihat kan. Jadi pun tak apalah, dia pun masuk bilik dia. Jadi bila dia dah tidur balik tu, esok siangnya pula mak dia keluar awal pagi tau. Jadi mak dia dah pesan kat dia dah, nanti buatkan breakfast untuk abang dia. Sebab abang dia kan dah tak sihat kan lepas daripada kejadian tu. Dia pun siapkan breakfast apa semua. Dia panggil abang dia, Hello, nanti makan. Dia jadi macam tu je lah. Tapi abang dia macam mungkin tak dengar ke tak tahulah. Tapi abang dia tak keluar daripada bilik tu sampailah pukul 3. Daripada pagi sampai pukul 3. Lepas tu dia macam pelik, dah masuk time makan tengah hari kan, abang dia tak keluar kan. Lepas tu breakfast pun tak terusik. Dia pun pergilah bilik abang dia, tapi kunci. Dia panggil, Halo, abang dia tak buka pintu. So dia anggap macam abang dia tidur ataupun tak nak diganggu. Dia pun call mak dia. Tu mak dia kata tak apalah, biar dulu. Tapi mak dia ada cakap lah, kalau lebih pukul 6 ketuk. Kalau tak pergi ambil kat bilik mak, kunci. Macam kena buka lah, ambil kunci spare kan. Sembilan ni okey. Dia pun buat kerja dia balik. Dia seorang yang memang sangat busy. Masa tu memang dia banyak kerja. Dia kata dia tak ada nak peduli lah, maksudnya keadaan kat rumah tu kan. Dia buat tiba-tiba sampai 6.30. So macam Alun tak makan lagi. Dia macam baru teringat kan. Dia pun pergi bilik mak dia. Dia ambil kunci spare part. Dia pun buka pintu bilik abang dia. Bila dia buka pintu bilik abang dia, dia sangat-sangat terkejut sebab abang dia dah terdampar kat atas lantai dengan keadaan yang tak berapa best. Dia kata memang sangat-sangat tragedi. Dia ingatkan abang dia dah meninggal pada masa tu sebab abang dia punya muka tu macam herut tau. Mulut abang dia macam dah macam tu. Lepas tu tangan abang dia macam ada lebam-lebam. Lepas tu seluar abang dia, so abang dia pakai seluar pendek. Seluar abang dia tu macam dah terkoyak sikit, tapi tanda-tanda seperti ditarik. Tahu tak macam nak cakap yang dah dirobek macam tu kan. Lepas tu dia terkejut sangat-sangat sebab pintu kunci. Kalau ada orang jahat masuk daripada mana kan. Dia menjerit sebab dia ingat abang dia memang tak ada. Lepas tu dia call bapak dia pun, mak dia balik semua, tengok keadaan. Lepas tu mak dia macam tak gelabah sangat. Bapak dia pergi pegang anak dia, pegang abang si Mila ni lah. Lepas tu usap tengok abang dia macam batuk, keluar lagi darah. Lepas tu tersedar macam lemas-lemas macam tu. Bawa pergi hospital, still tak ada apa-apa pun. Cuma doktor boleh cakap yang kemungkinannya abang dia terlalu penat ataupun stres yang melampau. Kiranya macam lebih nak katakan mungkin dia stres atas beberapa bab yang membuatkan abang dia yang buat diri dia sendiri. Macam gitulah lebih kurang penjelasan doktor tu. Macam nak katakan
abang dia ni cuba nak bunuh diri, lebih kurang macam tu. Tapi mak dengan bapa Mila ni tak boleh terima lah kenyataan tu kan. Macam kenapa pula anak aku nak bunuh diri. Tapi doktor tu taklah cakap direct. Cuma doktor tu macam nak soal lagi dekat abang Mila ni, sebab abang Mila tu masa tu masih lemah. So dia macam tak puas hati lah, dia macam nak soal lagi kenapa jadi macam tu. Sebab bila doktor cek keputusan abang Mila ni okey. Bila abang Mila dah sedar, dia macam tengok bapak dia, tengok mak dia kan, dia terus menangis teresak-esak. Lepas tu dia cakap, Alung dah tak kuat mak, Alung dah tak kuat, Alung dah tak tahan semua ni, macam tu kan. Lepas tu Mila ni macam perhati je lah kenapa kan. Lepas tu mak dia macam tanya lah, tadi kau tak bagi makan ke apa semua. Tapi mak dia tak nak tanya tadi kau tak bagi makan. Mungkin dia cakap tadi kamu tak ni, cakap sopan lah, ni aku nak cerita, aku tak tahu gelaran yang mak dia panggil dia kan. Lepas tu si Mila ni macam pandang mak dia kan. Lepas tu dia macam sedih lah kan, kenapa mak dia soalkan macam tu. Sebabnya dia memang ingat kalau dia tak buka pintu bilik tu, mungkin dia tak tahu yang keadaan abang dia macam tu. Diorang ni dah jadi buntu, tak tahu kenapa, apa sebenarnya yang terjadi kat abang dia ni. Balik rumah, kiranya macam tak tahan buat lah, sebab abang dia tak ada apa-apa kan. Doktor tak boleh nak tahan sebab tak ada sebab pun. Balik rumah, belum apa-apa lagi, macam baru je masuk kat ruang tamu kan, abang dia dah macam meronta-ronta. Kenapa kau datang sini? Kau buat apa kat sini? Aku tak nak tengok kau lagi apa semua. Dia macam jerit macam orang tak betul. Lepas tu mak dia macam janganlah macam ni. Bapak dia pun redakan dia, sebab bapak dia pun macam aku cakap lah tadi lah, bapak dia tak percaya sangat benda-benda pelik-pelik ni. Tapi sikit sebanyak bapak dia terima je benda tu, cuma tak berapa ambil berat. Maksudnya tak tekankan benda tu satu benda yang kemungkinan benda tu berlaku macam tu. So bapak dia ni cakap lah kat dia, kenapa ni, cuba banyak istighfar, jawab macam ni apa semua. Lepas tu dia macam tunjuk satu arah. So masa tu Mila and parents dia dah rasa sangat-sangat tak sedap, sebab abang dia tunjuk satu arah tu kan. Kenapa kau ada kat sini, kau sepatutnya tak ada kat sini, kau pergi, kau dah mati. Diorang lagi dah takut, siapa yang mati, apa, kenapa, kau faham tak? So keadaan tu lah Mila dia macam dia tiba-tiba menggigil, sebab dia memang seseorang yang memang mudah panik. Bila dia tengok abang dia cakap macam tu, dia jadi takut. Lepas tu bapak dia ni macam, ya Allah, cuba ingat Allah, istighfar, kau cakap kat siapa ni? Bapak dia macam dah macam tu kan. So tak dah lama tu, bila dia nak berlari tu, tiba-tiba dia pengsan sendiri. Abang si Mila ni pengsan. Lepas abang Mila ni pengsan, parents dia dah jadi macam risau gila, tak tahu nak buat apa. Mila ni kata, tolonglah macam mana ni ayah. Dia panggil bapak dia ayah kan. Alung tak pernah jadi macam ni. So diorang memang satu keluarga dah panik. Tiba-tiba bapak dia terlintas nak call nenek dia. So nenek dia ni pandai mengurut tau. Tapi yang peliknya, masa bapak dia call tu, nenek dia tak tahu apa-apa. Tiba-tiba nenek dia kata, kamu dah tak boleh nak handle benda ni ke? Macam tu lah lebih kurang. So bapak dia cakap, ada benda yang berlaku, tak cerita panjang ni mak, tak apa nanti cerita kan. Sekarang ni macam ni, dia explain apa yang berlaku semua. So nenek dia suruh bawa balik Alung tu ke kampung. Maksudnya bawa balik abang dia lah, abang Mila ni kan. Jadi diorang satu family gerak daripada KL pergi ke Negeri Sembilan. Jadi diorang balik ke Negeri Sembilan. Masa diorang on the way tu, tiba-tiba Alung ni terjaga, dan terjaga dalam keadaan yang sangat mengejutkan. Daripada terbaring, tiba-tiba terus terduduk tegak macam tu, muka pucat, pandang ke depan je, sampai betul-betul kat jalan gelap. Dia boleh buat onar. Masa tu Alung ni, dia tiba-tiba pandang tepi tu, dia buka pintu, dia terjun. Sangat-sangat mengejutkan. Mila tu menjerit, bapak dia nyaris terbabas. Nasib baik tak ada kereta waktu tu, sebab dah lewat. So berhenti pusing steering, berhenti kat tepi tu. Terkejut, diorang semua shocking, kenapa abang dia boleh buat sampai macam tu sekali. So bila diorang turun kejar abang Mila ni dah melompat ke tengah jalan, betul-betul macam bukan dia, dah macam binatang. Mila cakap abang dia lompat tu tinggi, macam seolah-olah monyet. Dia macam monyet, pergerakan dia macam beruk kan, tapi lompatan dia sangat tinggi. Lepas tu bapak Mila ni cepat-cepat Allah, dia jerit kuat-kuat. Lepas tu mungkin masa dia lompat tu abang Mila ni terpandang ke macam mana ke, tapi yang pasti abang Mila tu dah stop daripada melompat. So Mila ni cakap, diorang pergi ke abang dia, bawa masuk balik dalam kereta, tutup pintu. Lepas tu bapak dia cuba buka kat itu surah-surah yang ada. Sambil perjalanan tu sampailah kat rumah nenek dia. Jadi bila sampai kat rumah nenek dia, kau dengar tak macam cerita ni kan, awal-awal pun dah dengar macam cerita, macam filem, macam bukan pengalaman seseorang kan, tapi ini ada pengalaman Mila. So bila sampai kat Negeri Sembilan, sampai kat rumah nenek dia tu, turun je kereta, nenek dia tunggu depan pintu. Nenek dia dah sediakan tikar. Masa tu macam nantilah yang macam mana nenek beritahu ni, nanti cerita balik sebab cerita dia panjang. So aku cerita dulu yang mana penting. Bila sampai, baringkan si Alung ni dekat kawasan luar rumah dia, macam pangki macam tu lah. Dah baring kat situ. Waktu tu gelap memang nenek dia tak bagi bawa masuk dalam.
Lepas tu nenek dia baca doa apa semua, menjerin-jerin air apa semua. Si Along ni pun sedar. Lepas tu Along tu sedar, dia tengok nenek dia, dia macam menangis. Tu nenek dia peluk dia. Peluk, tak tahulah apa yang dia baca kat telinga Along, Abang Mila ni. Lepas tu bila keadaan dah reda, nenek dia cakap, korang tak boleh balik ni, kena stay. Kalau ikutkan dia orang nak pergi rawat, lepas tu balik. Tapi kena stay. Stay pula bukan sekejap, dalam seminggu macam tu. Tapi sebab parents dia orang ada kerja, Mila yang kena tunggu abang dia. Kiranya parents dia sempat tidur malam tu je, esok pagi-pagi buta dah gerak dah balik ke KL. Jadi hari seterusnya berlangsung, Mila, abang dia dan nenek saja. Tu dia tak ada tau, nenek dia je duduk rumah tu. Hari seterusnya tu, nenek dia ada tetamu yang nak mengurut. Jadi masa tu Along tu ada kat dalam bilik, Mila ni kat ruang tamu. Orang yang nak mengurut tu memang mengurut kat luar lah, kat bahagian pangkin tu kan. Jadi bila orang tu masuk nak mengurut apa semua, aku tak sure lah sebab Mila tak cerita berapa detail. Tapi Mila kata orang yang datang mengurut tu bukan kosong. Maksudnya mungkin dia mengurut, dia pun ada benda kat badan dia ke apa ke, wallahu alam. Jadi waktu tu benda ni berlaku. Tengah-tengah macam tu, tiba-tiba Along tu buat hal. Dia menjerit. Lepas tu dia keluar, tiba-tiba keluar suara garau. Dia cakap, aku tak undang kau datang, kenapa kau datang? Aku rasa macam tu lah, sebab aku pernah tengok orang dirasuk, suara dia berubah. Memang sangat seram. Berdasarkan apa yang Mila cakap, memang suara garau dan memang menakutkan. Mila ni terkejut. Lepas tu dia terus berlarikan nenek dia. So nenek dia macam cool, sebab nenek mungkin dah pernah hadapi benda ni kan. Jadi nenek dia baca-baca doa apa semua, okey. Lepas tu nenek tu macam suruh tangguhkan tarikh untuk nak urut tetamu yang datang tu, suruh balik dulu. Jadi dia dengan Mila ni bersembang lah, sembang. Alkisahnya kenapa Along tu jadi macam tu, sebenarnya ada kesilapan yang dia buat. Di mana, macam mana boleh tahu ni kan? Sebab nenek dia ni dulu masa muda-muda, nenek dia ni bukan saja pandai mengurut. Nenek dia ni kira macam moyang kepada Mila ni dulu seorang yang boleh dikatakan kalau orang dulu dipanggil bomoh. Tapi tak tahulah ajaran apa yang dia guna, tapi lebih kurang macam tu lah, boleh merawat segala bagai lah. Dan turun kepada nenek Mila ni beberapa ilmu. Tapi nenek Mila ni straight lah, dia macam tak gunalah apa yang diturunkan oleh mak dia, maksudnya moyang Mila ni kan. So dia just mengurut saja, dia ambil kelebihan mengurut je. Tapi tak dinafikan cebisan-cebisan beberapa kelebihan tu ada dekat nenek Mila ni. So bila kejadian tu berlaku, kan tu cucu dia kan, sebelum dia orang nak sampai tu, nenek dia dah macam tahu, nenek dia dah dapat insting yang macam tak best. Tapi dia bukanlah dapat yang betul-betul detail kisahnya. Tapi begitu si Along tu sampai je dekat rumah dia, masa tu lah nenek dia dapat rungkai, sebab nenek dia nampak. So nenek dia pun boleh nampak benda tu, dan nenek tu mungkin dia berkomunikasi ataupun ialah dia antara dia dengan benda yang dia nampak tu, dan dapat jawapan. Rupa-rupanya ada kesilapan yang Along tu buat, di mana dulu sebelum dia balik dekat Malaysia, kan dia duduk sana kan, masa tu dia ada kenal dengan seorang perempuan, orang Malaysia juga, tapi berkenalan dekat luar negara masa dia belajar tu kan. So masa dekat luar negara tu, dia suka perempuan tu kira macam best student and cantik. Tapi perempuan tu tak suka kat Along pun. Tapi Along ni dia dikenal pula dengan beberapa orang, macam orang tu bukan orang Islam lah, macam mix kot, tak tahulah. Jadi dia suggestkan untuk gunakan minyak dagu untuk dapatkan perempuan yang si Along ni suka. Aku tak sure lah minyak dagu betul ke apa, tapi minyak pengasih, minyak apa entah, memang yang tak baik lah, memang yang dah dicampi serapah apa semua bagai, yang memang syirik. Memang benda tu yang ada sekali dengan dihuni macam ada tuan, maksudnya berjin tau. Minyak tu dipakaikan kat perempuan tu, dan benda tu lut lah, maksudnya memang sempat pun Along tu bercinta dengan perempuan tu. So bila sampai tahap diorang dah habis final, nak graduate je kan, diorang nak balik Malaysia, perempuan tu dia tak balik Malaysia. Maksudnya macam mungkin family dia dah pindah ke malam, tapi Along ni nak balik. So Along ni macam dah tak nak lah, kisah kita dah habis kat situ je. Macam tu, aku tak sure lah niat dia masa dia dengan perempuan tu, dia memang tak planning nak kahwin ke apa ke. Tapi kita tak tahulah kan, kisahnya cinta kan. Tapi bila nak balik tu, dia memang macam dia nak putus secara, orang kata, aku pun tak tahu. Sebab Mila tu cakap abang dia sampai sekarang pun tak cerita, sebab abang dia sekarang ni macam tak berapa okey. Jadi nak ceritakan, tak tahu macam mana cara dia tinggalkan girlfriend dia tu. Yang pasti girlfriend dia sangat frust lah. So Along balik Malaysia. Jadi kenapa benda ni jadi macam seram, sebab kan dia balik Malaysia kan 2 tahun dia tak kerja. So maksudnya dia memang duduk rumah kan. Masa tu belum apa-apa terjadi, sebab perempuan tu masih hidup,
Maksudnya perempuan tu merana mencintai orang yang telah buang dia. Lebih kurang macam tu. Jadi bila benda ni berlaku sebab perempuan tu dah tak ada. Dengar macam cerita kan, tapi inilah kisah yang sebenarnya Mila cakap. Sebab lepas dia dah tahu kisah ni, macam bila lepas nenek dia dah rungkai, sambil nenek dia cakap tu, nenek dia kata macam masa nenek berkomunikasi dengan benda yang dia nampak tu, dia bukanlah perempuan tu cakap dia ni adalah sekian-sekian. Tak, perempuan tu maknanya perempuan tu dah tak ada, tapi jin tu ada follow tau. Maksudnya jin tu nak juga si Alung ni, sebab Alung dah ikat dia dengan perjanjian sehidup semati. Faham tak? So benda tu ikut. Jadi bila benda tu ikut, tu yang nenek dia tahu. Tapi nenek dia tak tahu detail. Contohnya macam mana diorang putus, nenek dia tak tahu keadaan tu jadi macam mana, apa dia apa-apa sekian-sekian detail tak tahu. Just dia tahu kenapa benda ni berlaku. Dia tahu siapa yang ikut Alung dan apa punca Alung tu jadi macam tu. Jadi macam sakit teruk, tiba-tiba benda tu berlaku tiba-tiba sangat. Itulah kisah di sebaliknya. Maksudnya perempuan tu dah tak ada. Perempuan tu lepas Mila dah kaji, macam Mila tahulah kan, dah tengok gambar apa semua, adalah beberapa detail dia tengok daripada barang-barang yang abang dia balik daripada luar negara apa semua bagai tu. Dia tahu punca kematian perempuan tu sebabkan sakit. Maksudnya dekat sana doktor declare dia sakit lah. Tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku kat dia. Jadi nak ceritakan dia memang menderita sampai sakit, meninggal di hospital. Kiranya meninggal secara proper lah, sakit apa semua kan. So bila dia tahu macam tu semua, bila tanya kat nenek dia, macam nenek dia tak boleh nak rawat sepenuhnya sebab nenek dia ada kelebihan beberapa, dan dia pun fokus pada mengurut je, bukan membuang benda-benda tu. Dia terpaksa panggil orang lain juga, seorang ustaz ni. Jadi ustaz ni pun nak cuba rawat macam tu. Masa ustaz tu nak rawat beberapa kali, benda tu tak datang. Tapi bila ustaz tu tak ada, benda tu datang. Dan benda tu memang mengganggu Alung tu, sampai Alung tu macam dah tak berapa betul lah. Dia kata abang Mila ni cakap abang dia macam bukan abang dia. Abang dia selalu meracau, kadang-kadang abang dia menangis kejap. Lepas tu bila merawat pun dia tak sepenuhnya. Sampai ustaz tu cakap bila nak buang, macam nak bantu buang, tak boleh sebab dia perjanjian. Kau nampak tak? Sebab itulah kita ni sangat-sangat kena berhati-hati. Tak kisahlah kau suka ke, kau dendam dengan orang ke, kau nak buat apa-apa sahaja yang membuatkan bermainkan emosi, jangan sampai menyekutukan Allah. Jangan sampai buat perjanjian dengan setan. Jangan sampai terjadi benda tu, sebab benda tu tak boleh diikat. Carilah ustaz power macam mana pun. Macam sebab perjanjian tu dia kena ada cara lah. Mungkin ada je beberapa ustaz kita yang power yang betul boleh merawat, dia boleh buang benda tu sebenar-benarnya. Tapi ustaz yang rawat Alung ni, dia buang tapi benda tu tetap ada. Macam mungkin tak habis, mungkin lebih kena cari orang yang lebih handal lagi kan. Dan waktu ustaz tu nak rawat, dia kata memang tak berkesan. Memang abang dia makin jadi teruk, hari ke hari abang dia makin kurus, sampai abang dia memang nampak macam rangka, dia cakap. Dan bukan tu saja, benda tu ada. So bila dia orang duduk rumah, Mila ni pun kena impak. Macam Mila ni pun terpias sekali tau. Macam bukan Mila je, parents dia pun sama, di mana dia orang akan dengar bunyi-bunyi. Ada benda-benda yang macam mengganggu. Kadang-kadang tiba-tiba TV terbuka, seolah-olah ada penghuni lain dalam rumah tu. Padahal dia orang hanya berempat, tapi seolah-olah ada satu lagi. Dan satu lagi tu ialah mungkin jemaah perempuan tu yang gangguan, yang apa ni, setan jin yang ada dekat dia kot. Aku rasa macam tu lah. So benda tu ada sekali. Lepas tu jumpa satu lagi ustaz ni, boleh merawat. Memang dia ni bukan kaling-kaling juga. Dia kata lepas pada merawat ustaz tu lah, abang dia macam normal sikit. Tapi normal tak normal, macam kejap lagi dia gelak-gelak, dia macam dah tak betul. So bila pergi check kat hospital, masa tu lah declare abang dia ada masalah mental. Mungkin aku rasa sebabkan stres, depression, benda tu terkait lah yang membuatkan abang dia masalah mental. Dekat situlah start. Daripada tu abang dia memang kena rawatan. Dia taklah sampai masuk kat Tanjung Rambutan ke apa ke, tak lah. Tapi memang abang dia kena dapatkan rawatan. Even sekarang pun dia kata abang dia hanya termenung, tak cakap banyak, macam tak okey, makan pun acuh-acuh, kadang-kadang tak makan langsung. Memang sampai sekarang macam tu. Dia orang family ikhtiar tau untuk merawat. Maksudnya ramai je orang tu merawat. Tapi ustaz-ustaz yang datang tu kata memang dah tak ada pun kaitan dengan gangguan-gangguan ni. Tinggal lagi diri dia sendiri. Dia kena kuat, dia kena lawan lah perasaan, emosi dia. Maksudnya Alung yang kena bantu untuk dia keluar daripada perasaan ataupun yalah mental dia tu. Dia yang kena keluarkan daripada apa yang tengah bercelaru dekat dalam diri dia tu. Tapi benda tu kena rawatan lah. Sebab tu dia masih lagi follow up kat hospital. So itulah kisah pengalaman yang dikongsikan oleh Mila, yang memang bagi aku sangat-sangat seram. Walaupun dia tak direct cerita tentang benda-benda hantu ke apa, tapi dia beri sangat banyak pengajaran. Di mana kau nampak tak kat situ, bila kau buat benda tu tak habis kat situ. Dan benda ni sangat-sangat bahaya. Sebab itulah
Tak tahulah aku nak cakap macam mana. Sebab itulah jangan terlalu ikutkan emosi. Dunia kita ni sementara je. Kita hidup ni, kita ni hanya pinjaman saja. Tak perlu terlalu berkehendak sesuatu benda tu sampai kita sanggup buat benda-benda yang tak baik, sampai sanggup menyekutukan Allah. Sampai aku cerita ni, bukanlah aku nak kata, aku nak judge Alung tu teruk ke apa ke, tapi benda yang dia buat tu salah, tetap salah. Pandangan aku sendiri kepada Mila sekiranya menonton video ni, aku mampu doakan untuk kalian sekeluarga, semoga dilindungi, dirahmati, dan semoga Alung kembali pulih sihat, dapat menunaikan solat, dapat minta ampun pada Allah, bertaubat dan kembali kepada asal. Semoga taubatnya diterima. Sama-sama lagi kita doakan Alung kembali sihat dan sempat diberi peluang untuk bertaubat. So itulah dia pengalaman yang Mila cerita. Niat dia bukan nak jatuh malukan abang dia, tapi dia kata apa yang berlaku kat abang dia tu, dia rasa sangat-sangat, dia tak berterima. Family dia sendiri pun tak berterima, dan dia pun berasa bersalah kat perempuan tu. Jadi dia tak nak orang lain lalui benda yang macam abang dia dah lalui, dan dia pun malu juga dengan apa yang abang dia dah buat. Tapi bagi dia, apa yang abang dia kena ni adalah satu benda yang boleh beri pengajaran kepada orang. So kita ni terima cerita ni sebagai satu pengajaran. So ambil positif, okay? Yang negatif kita buang jauh, sebab ni kisah real orang lalui benda ni. Jadi aku minta jasa baik korang untuk doakan family Mila ni juga. Semoga tiada apa yang memudaratkan family dia, dan semoga Alung tu kembali pulih lah. Aku harap-harap dan aku sangat-sangat mendoakan. Aku pun tak sangka ada cerita macam ni. Sebenarnya benda ni ada je, sebab aku pun dah pernah face benda-benda macam ni. Maksudnya bukan kat diri aku sendiri, macam kenalan aku kan, tapi tak sangkalah sampai seteruk itu terjadinya. Macam kisah aku pernah dengar kan, macam dulu masa aku belajar, aku pernah keluar dengan satu kawan aku ni. Aku dengan dia ni tak rapat pun, macam kita orang satu tempat belajar. Lepas tu ada satu hari tu macam nak keluar kan, nak keluar pergi makan. Kebetulan dia tumpangkan aku. Maksudnya macam bukan dia yang bawa kereta tau, aku dengan dia ni nak pergi makan, tapi disebabkan dia dengan abang saudara dia macam ada planning apa entah. So abang saudara dia bawa, korang-korangnya macam abang saudara ni nak dating, bawa kawan aku ni dengan aku sekali lah, sebab kawan aku tu nak makan dengan aku kebetulan. So masa kita orang keluar tu, dalam kereta tu aku, kawan aku dengan abang saudara dia. So aku seorang lah perempuan kat belakang kan masa tu. Okay, tak apa, kita nak keluar makan dekat-dekat je caranya. Tiba-tiba kawan aku ni cakap, kejap lagi ada orang nak naik. So kawan aku ni daripada duduk depan, duduk belakang. Aku cakap, kenapa pula duduk belakang kan? Tu dia cakap ada orang datang. Sekarang ada seorang perempuan yang datang masuk kereta dia. Lepas tu kita orang pergi makan. So aku anggap macam, oh tu girlfriend abang saudara dia. Masa kita orang pergi makan, perempuan tu baik tau, macam kira aku anggap kakak-kakak lah, sebab dia usia pada aku kan. So salam kenalan, ramah, baik, sopan santun, pakai tudung pun tertib pun semua bagus lah. Habis kita orang makan, abang saudara dia nak hantar girlfriend dia dulu lah. Okay, aku pun ikut sekali lah, sebab memang lalu kat jalan rumah girlfriend dia tu dulu, baru pergi hantar aku lah. Okay, dah hantar girlfriend dia tu, on the way nak pergi balik nak hantar aku tu, tiba-tiba dia singgah satu tempat. So aku macam, ni bukan jalan lagi rumah aku kan. Okay, lepas tu aku tanya kat kawan aku ni, kawan aku cakap, kejap, dia ada hal lain. Lepas tu masa berhenti kereta tu, abang saudara ni buka pintu tiba-tiba kan. So perempuan lain pula masuk, maksudnya pada perempuan lain pula masuk. Bila dalam kereta tu aku dah macam pelik, siapa pula ni kan. Tapi aku diam je lah, aku anggap macam, oh dia ni player ni aku terdetik macam tu lah. Sebelum sampai kat rumah aku ni, berhenti kat satu tempat ni dulu, which is hantar perempuan yang second tu lah kan. Masa perempuan tak nak turun, perempuan tu macam meronta-ronta, macam menangis, tak nak lelaki tu pisah. Macam dia nangis macam menderita sangat-sangat, macam cakap apa entah-entah, aku nampak kat luar. Lepas tu lelaki tu macam dah tiba-tiba, abang saudara kawan aku ni macam nak naik angin kan, macam dah lah, kau balik lah, nanti kita jumpa lagi kan. Lepas tu perempuan tu menangis-nangis. Kau tahu tak, perempuan tu nampak mature tau. Maksudnya waktu tu kalau umur aku 20-an, aku rasa dia 30-an macam tu kot. Dia boleh menangis, hentak beg apa semua dekat atas jalan, dan macam budak-budak kan, macam lontak-lontak kaki macam tu kan. Lepas tu abang saudara kawan aku ni macam malu kot. Aku tak tahu sebab aku dalam kereta kan, aku tak berapa jelas lah tahu apa perbualan dia orang tu. Tapi aku dengar lah putih-putih ada macam perempuan tu kata, jangan tinggalkan dia apa semua, dia terseksa apa semua, jangan ada orang lain lah apa semua kan. So mula aku anggap macam perempuan ni, aku rasa dia ni jenis psycho ke, sayang terlebih ke apa ke. Aku macam tu lah mula-mula tu. Lepas tu aku diam Lepas tu kan masa lelaki tu nak masuk kereta, maksud aku abang saudara kawan aku ni lah masuk kereta kan, perempuan tu terus tahan kereta macam tak bagi pergi kan. Masa tu lah aku pandang perempuan tu, aku nampak ada satu lagi jemaah kat sebelah dia tau. Maksudnya muka macam dia tapi buruk sangat-sangat. Dan benda ni memang aku pernah nampak dekat orang-orang yang buat benda-benda macam tak baik ni, macam bomoh-bomoh ke, ataupun perawat yang bermain dengan benda halus ni kan. So aku nampak benda tu, aku nampak jemaah tu, dah aku syak macam apa yang tak kena kan. Lepas tu dia menangis, lelaki tu pun berhenti, dah gerak kereta tau, perempuan tu tahan, berhenti sikit, dia pun turun. Last lelaki tu pujuk dia, pegang pipi dia, macam cakap baik-baik dengan dia apa semua tu. Tiba-tiba perempuan tu peluk abang saudara kawan aku tu. Aku macam terkejut kan,
apa ni. So kawan aku ni diam je, dia kata tak apa, abaikan. Aku pun tak apalah, lantaklah, malas buat tak tahu kan. Tapi aku macam kesian juga ke perempuan tu, tapi buat tak tahulah, bukan hal aku, buat tak tahu. Sampailah abang saudara masuk kereta, dia kata sorry ada hal sikit apa semua. Aku cakap tak apa. Dia pun hantar aku. Waktu hantar, kawan aku turun, kawan aku explain kat aku, dia kata kisah tadi tu buat tak tahu je lah Kata aku okay, tapi kenapa? Lepas tu dia cakap susah lah, panjang lah cerita nak cakap. Lepas tu aku cakap tak apa, aku pun tak nak ambil tahu. So bila aku dah balik, kawan aku ni chat aku, dia cerita lah benda yang berlaku sebenarnya, apa yang berlaku kan. Dia kata yang sebenarnya abang saudara dia ni dah nak kahwin tau dengan perempuan yang first tadi tu, yang girlfriend dia tadi tu, dah nak kahwin. Tapi yang perempuan second dia jumpa tu, dia cuba untuk macam nak putus cara baik, tapi tak boleh sebab dapatkan perempuan tu bukan sebab perempuan tu suka dia. Kiranya dia pakai something, dia tak cakap lah minyak dagu ke apa, tapi dia kata abang saudara dia guna pakai minyak untuk bagi perempuan tu suka kat dia. So perempuan tu sangat-sangat obses dengan lelaki tu, sangat-sangat-sangatlah suka, sangat-sangat tak boleh renggang sikit. Pantang tak dapat jumpa sehari, dia jadi macam tadi lah, dia cakap macam tu. So perempuan tu memang menggilirkan dia, tapi malangnya abang saudara dia tak cintakan dia. Tengok hati kita kan Allah yang pegang. Jadi nak ceritakan, walaupun kau rasa kau suka sangat-sangat dia sampai kau nak guna benda-benda yang terkutuk ni, in the end of the day, kalau Allah ubah jentik hati kau, kau akan jatuh cinta ke orang lain. Kau tak akan cinta ke orang yang sama je. Sebab cinta sayang apa sementara kan, maksudnya macam bukan selamanya milik kita. Lepas tu bila abang saudara dia dah tak suka, dia ada orang lain, dia dah tak boleh nak putus dengan perempuan tu. Sebab perempuan tu kan dia pakai benda-benda tu kan. Perempuan tu memang cinta sampai mati. So faham aku, benda-benda macam ni memang wujud, memang ada pun. Once kau dah buat, maksudnya aku cakap ni bukan aku nak korang buat tau, maksudnya once kau dah buat, kalau betul kena betul orang yang buat tu, memang dia akan cinta kau sampai dia mati. Itu yang berlaku dekat Abang Mila tu. So ini adalah pengalaman aku sendiri, di mana aku pernah tengok bila mana orang tu terlalu cinta macam mana, dengan cinta yang betul-betul real daripada hati kita. Kau nak ke memiliki jasad seseorang tu, sedangkan hati dia tu bukan hati yang real cintakan kau pun, tapi sebabkan kau guna benda-benda yang tak baik ni yang membuatkan dia cinta kita. Benda tu bukan satu kepuasan pun dalam hidup kau yang bila kau dapat seseorang tu dengan cara macam tu. So itulah sikit sebanyak pengalaman yang di mana aku sendiri tengok keadaan tu, lalui benda tu. Walaupun aku tak tahu macam mana cara dia, macam mana benda tu berlaku ke apa ke, nak ceritakan, aku bila dengar kisah Mila ni, aku percaya je. Maksudnya kalaupun kata Mila ni tak tahulah dia dapat cerita daripada mana lain, contoh-contoh aku tak tuduh, maksudnya apa yang disampaikan tu pun cerita tu memang real, memang ada, memang wujud. Dan aku sangat-sangat faham apa yang perempuan arwah girlfriend Abang Mila tu rasa dan lalui. Tapi tu bukan daripada diri dia, tahu tak? Sebab benda yang mendampingi dia tu yang membuatkan dia mencintai seseorang tu dalam keadaan tidak rela. Kita tak tahu hati dia. Maksudnya bila orang tu dah kena benda tu, dia tak jadi diri dia sendirilah. Maksudnya bila dia berdepan jumpa dengan lelaki tu, hanya lelaki tu je dia nampak, sampaikan dia tak boleh nak hidup tenang tanpa lelaki tu. Nak ceritakan betapa kuat dan dahsyat yang jahatnya minyak dagu ataupun minyak pengasih ataupun apa je lah yang bermain dengan benda ni. Bukan kosong minyak pengasih macam orang jual perfume untuk bagi kekal lama, bukan. Maksud aku yang betul-betul syirik ni lah. Kesimpulannya, benda ni sangat-sangatlah bahaya. Tak payahlah kita nak struggle benda-benda macam tu. Suka kat seseorang tu, luah je kat dia. Dia tak suka, dia reject kita, redha, ngorek pula orang lain. Lepas tu dia tak suka, ngorek pula orang lain. Sebab jodoh kita kan semua dah tertulis. Allah dah tetapkan dah jodoh kita siapa apa semua kan. So setiap berlaku tu ada hikmahnya. So itulah dia kisah tentang minyak dagu ataupun minyak pengasih, minyak apa lagi orang panggil minyak tu, tapi minyak-minyak yang dijampi ni lah. Jadi semoga kita semua sentiasa beringat, dan semoga apa yang aku sampaikan ni menjadi pengajaran kepada korang kat luar sana. Dan kepada perempuan pun, banyakkan berhati-hati. Dah berkenalan dengan seorang lelaki, berkenalan dengan sesiapa ke, kena berhati-hati. Macam pengalaman-pengalaman lepas aku berkenalan dengan orang, aku tengok macam-macam orang aku jumpa kan. So kepada korang kat luar sana tu, berhati-hatilah nak berkawan, biar secara proper. Jangan berduaan je kawan, parents, family tak kenal apa semua kan. Paling-paling biarlah family kita kenal kat siapa kita kawan. Sebab zaman sekarang ni sangat-sangat bahaya. Bukan saja bahaya dari segi jenayah, benda-benda halus, jenayah halus ni pun ada. So aku harap sangat korang semua dilindungi dan dirahmati, insya-Allah. Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.